Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya arwahil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin وَالْأَرْوَاحِ وَالِدِينَ وَوَالِدِكُمْ وَأَمْوَاتِنَا وَأَمْوَاتِكُمْ وَأَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ كَافَةً عَامَّةً خصوصا الإمام حافظ أبو إسحاق محمد الترمذي وسلم صالح شؤون الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمدلله رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama kembali ke rumah Allah melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan juga taufiknya, kekuatan, kemudahan untuk kita terus istiqamah mengimarahkan rumah Allah, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan untuk kita faham apa yang kita pelajari dalam urusan agama kita khususnya, dan kemudian beramal dengannya dan menyampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat kita. Dan mudah-mudahan dengan barakah pertemuan kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan dan keafiatan, dan begitu juga seluruh keluarga kita jauh daripada penyakit zahir dan batin, penyakit yang kita sedari ataupun tidak sedari, yang nyata ataupun yang tersembunyi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita di saat sakaratul maut, mempermudahkan hisab kita di hari akhirat kelak, dan menghimpunkan kita bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan dapat kita bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung lagi perbincangan kita dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, membicarakan sambungan mengenai uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Pada muka surat 35
hadis yang ke-43 42. Masih lagi membicarakan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Muhammad ibn Bishr an Ali ibn Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu an berkata, para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, kami melihat Tuhan sudah beruban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah kerana surah Hud wa akhwatuha. Ini beberapa surah mengenai surah-surah yang menceritakan tentang perihal azab dan juga perihal hari kiamat, perihal hari akhirat, iaitu surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, surah Al-Takwir dan sebagainya. Ini surah-surah yang menceritakan tentang hal akhirat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membimbangkan umatnya, lebih-lebih lagi ketika mana mereka berada di hari akhirat kelak. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita supaya selagi mana kita hidup di atas muka bumi ini, sebelum sampainya ajal, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk meminta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah digambarkan bagaimana keadaan di hari akhirat kelak dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu persatu Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat tentang azab-azab bagi kumpulan-kumpulan yang tertentu. Mereka yang tak dengar kata Nabi, mereka yang mengumpat, mereka yang menyeksa orang lain, mereka yang menzalimi manusia, mereka yang memutuskan silaturahim, mereka yang menganiaya anak yatim, mereka yang menganiaya fakir miskin. Semua dihadapkan, dipersembahkan di hadapan Nabi SAW bagaimana keadaan mereka di hari akhirat kelak. Sebab tu Nabi sangat bimbang umat ini, takut. Sebab tu Nabi mengingatkan kita supaya berpegang teguh dengan hadis, dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita jauh daripada duduk kepada kumpulan-kumpulan tersebut, kerana di hari akhirat kelak azab yang sangat pedih. Kenapa? Kerana takut dengan neraka Allah, kerana takut umat ini masuk ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kepedihannya. Sebab tu bila diceritakan keadaan neraka, keadaan neraka itu diriwayatkan ketika mana Nabi Adam alaihissalam bila diturunkan di atas muka bumi kerana melanggar beberapa perkara yang telah Allah SWT berikan amaran, tapi dilanggar dan akhirnya diturunkan ke bumi. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam mencari api untuk digunakan ketika berada di atas muka bumi. Kenapa? Kalau dia di syurga dahulu dipersembahkan, disediakan makanan itu dengan mudah, tapi bila duduk di atas muka bumi nak makan, maka perlu berusaha. Antaranya yang perlu dicari iaitu api. Bila sahaja Nabi Adam AS minta Allah SWT bagaimana nak adakan api ni, susah, tak tahu bagaimana nak cari api. Kemudian diutuskan malaikat Jibril supaya pergi ke neraka Allah, berjumpa dengan malaikat Malik yang menjaga neraka Allah. Pergi di sana dan minta sedikit api untuk diberikan kepada Nabi Adam AS. Jadi malaikat Jibril pun jumpa dengan malaikat Malik yang menjaga neraka, minta sedikit api. Malaikat Malik tanya, nak banyak mana? Kata malaikat Jibril, lebih kurang sebesar biji kurma boleh, buah kurma, buah kurma sedikit. Kata malaikat Malik, kalau diberikan sebesar biji kurma ni, kalau diberikan dan diletakkan di muka bumi, maka akan hancur seluruh langit dan bumi, dan seluruh alam ini akan hancur. Sebiji kurma kalau diletak di atas muka, maka akan hancur langit dan bumi. Kalau begitu malaikat Jibril kata, minta separuh daripada kurma.
diambil. Kata malaikat Malik, kalau diletakkan separuh daripada sebiji kurma itu, bila diletakkan di atas muka bumi, maka akan kering air laut. Air laut akan kering, tumbuhan semua akan tak tumbuh, akan kering dan membusuk bumi ini kerana kepanasan api neraka tersebut. Jadi malaikat Jibril pun bertanya dengan Tuhan, nak minta banyak mana sebenarnya ni? Minta sikit pun boleh hancur. Jadi mintalah sebesar zarah, kan atom tu, sikit je. Minta. Jadi diberikan sebesar zarah. Dan bila sahaja malaikat Jibril dapat api neraka itu sebesar zarah dan letakkan di atas sebuah gunung untuk disediakan kepada Nabi Adam AS, bila diletakkan saja di atas gunung, maka hancur lebuh gunung tu. Hancur lebuh gunung sehingga kehancuran itu menembusi ke dalam bumi. Baru sebesar zarah, hancur ke dalam bumi. Bila malaikat Jibril melihat perkara tersebut, maka dia bimbang akan hancur bumi ini juga. Jadi diambil api yang sebesar zarah, yang tinggal itu batu bata ataupun gunung-gunung yang menjadi bara api itu. Kan kesan-kesan bakar tu yang bara tu sehingga merah. Itulah yang menjadi api untuk kita sampai ke hari ini. Bukan maknanya bukan api, maknanya kesan-kesan daripada terbakar tu, sehingga dia menjadi pergi ke dasar bumi, dan di situlah kita dapat api. Nak kata kepanasan. Sebab banyak dalam riwayat, bila malaikat Jibril ditanya oleh Nabi SAW perihal neraka, perihal kiamat, diceritakan bagaimana keadaan neraka yang dipanaskan 1000 tahun sehingga menjadi merah, dipanaskan 1000 tahun lagi sehingga menjadi putih, dipanaskan 1000 tahun lagi menjadi hitam. Dan kemudian kalau mereka yang diazab di hujung timur, maka mereka yang berada di barat itu akan turut serta terasa azab tersebut. Nak kata kepedihan. Jadi Nabi digambarkan, bila dibacakan surah-surah itu, Nabi terbayang akan keadaan tersebut, sehingga itu menyebabkan Nabi beruban. Sebab tu para sahabat bila mendengar Nabi menceritakan tentang hari kiamat, maka mereka sangat gerun, takut. Mereka menunduk mohon ampun kepada Allah. Kalau diceritakan tentang syurga, mereka rasa seolah-olah berada di dalam syurga. Ini perkara yang menyebabkan Nabi beruban. Kita beruban sebab lain, kan, sebab memikirkan hal diri kita, harta kita dan sebagainya mungkin. Itu. Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit al-Ajli an Abi Rimsat al-Taymi Rabbab qala ataitu an-nabiyya radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam wa ma ibnu li qala faraituhu faqultu lamma raaitu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawban akhdarani wa lahu sya'run qad alahu syayb wa syaybuhu ahmar. Daripada Abi Rimsah Taimir Rabbab radhiyallahu an berkata, aku datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku membawa bersamaku anakku. Ini Abi Rimsah membawa anaknya sekali. Beliau, yakni Abi Rimsah, berkata, aku memandang kepadanya, maka aku berkata ketika memandang kepadanya, inilah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu baginda Nabi SAW berpakaian 2 helai pakaian yang berwarna hijau, dan ada pada rambut baginda Nabi SAW di atasnya beberapa helai uban, dan ubannya kemerah-merahan kerana diletakkan inai tadi tu. Nanti kita akan masuk bab inai. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Surayj bin Nu'man, haddatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harb qala qila li Jabir bin Samrah akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai', qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un illa sya'aratun fi mafriqi ra'sih idza dahana wa rahunna ad-duhn. Daripada Simak bin Harb radhiyallahu an berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidina Jabir bin Samurah,
Adakah ada di kepala baginda Rasulullah SAW itu uban? Adakah ada uban di kepala baginda Rasulullah SAW? Ini ditanya tabi'in, bertanya kepada sahabat, ada tak di kepala Nabi itu uban? Maka beliau menjawab, tiada uban yang berada di kepala Rasulullah SAW kecuali beberapa helai uban pada belahan rambut di kepalanya, belahan sikatnya. Dicecelah di belahan sikat. Apabila baginda SAW memakai minyak, maka tertutuplah uban itu kerana minyak tersebut, zait tersebut, maka dia menghilangkan kesan ataupun warna-warna uban tersebut. Ini antara perkara yang berkaitan tentang uban Nabi SAW. Tapi maknanya dia tidaklah penuh uban Nabi, hanya sedikit sahaja di kepala Nabi SAW. Bab ma jaa fi khitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan tentang inai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai inai ni hukum dia harus. Cuma ada beberapa perkara yang diletakkan oleh para alim ulama yang menjadi haram. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Hushaim, haddatsana Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqid qala akhbarani Abu Rimthah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibni li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bihi qala la yajni alayk wa la tajni alayhi qala wa ra'aytu shayba ahmar qala Abu Isa hadha ahsanu shay'in ruya fi hadha al-bab wa afsaru li anna riwayati sahihat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablughi shayb wa Abu Rimthah ismuhu Rifa'at bin Yasrib Taimi. Daripada telah menceritakan kepada kami Abu Rimthah, ni sahabat, menceritakan kepada tabi'in, aku datang menghadap baginda Rasulullah SAW bersama anakku. Maka baginda Nabi SAW bertanya, adakah ini anakmu, wahai Abu Rimthah? Maka aku menjawab, ya benar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, dia tidak akan dihukum kerana dosamu dan kamu tidak akan dihukum kerana dosanya. Anak berbuat dosa, maka ayahnya tidak berdosa kerana perbuatan anaknya. Ayah berbuat dosa, maka anak tidak berdosa kerana perbuatan ayahnya. Wala taziratu wizra ukhra. Wala ayat Al-Quran. Setiap daripada kita tidak menanggung dosa. Sebab tu jangan salah faham, kan? Kalau anak buat dosa, kena tanggung. Yang kena tanggung tu bila dia tidak mendidik anak dia. Bila kita tidak mendidik anak, tu dosa tidak mendidik. Bukan kita kata anak buat dosa tanggung, tidak. Kalau kita tak ingatkan, kita tak mendidik, kita tak menasihat, bahkan kita redha saja dan biar sahaja, itu dosa kita. Dosa kerana membiarkan, dosa kerana tidak mendidik, dosa kerana tidak menasihati. Bukan kerana dosa menanggung anak punya dosa, bukan. Sebab tu kita bila tahu anak dia ada buat perkara-perkara yang berdosa, perkara yang bertentangan dengan syarak, maka jangan diam saja. Biarlah budak tu, kan tengok anak tu tak pakai tudung dan sebagainya, keluar rumah, angkat kain contoh depan rumah, walaupun depan rumah, kan, tapi tak tegur, biar. Kita biar dia. Sedangkan orang yang jiran melihat kita buat tak tahu, di situ kita menanggung dosa. Anak tu satu hal, kita ni yang biar ni pun menanggung sama dosa tersebut, kerana membiarkan anak kita dalam keadaan demikian. Dia tak sembahyang, kita biar je, kan? Biarlah, mungkin dia penat, kita biar. Kita pergi sembahyang balik, tapi kita buat tak tahu je anak tak sembahyang, kan? Jadi kita merasa mendapat saham tersebut, kan? Tak tegur. Kita tengok anak tu dia keluar dengan cewek dia, kan? Keluar dengan pakwa dia, satu kereta ataupun naik motor, kita biar je. Akan budak-budak sekarang, kan? Bahkan itu bertunang, kan? Tak apalah tu tunang dia, ustaz, tunang pun tak boleh. Selagi belum ada pernikahan yang sah, kan? Walaupun dah bertunang, kadang-kadang kita ni biarkan dia bersama dalam satu kereta dan sebagainya tanpa ada mahram dan sebagainya. Jadi kita yang tahu ni, kita biarlah tu tunang dia pun bukan orang lain, berdua-duaan contoh. Maka kita dengan sebab tak menegur, tak menasihati, kita dihukum dosa, kan? Itu bayang. Jadi kita kata dengan sebab demikian, bila kita tahu maka tegur,
kan? Kenapa? Yang kita nak supaya anak kita itu terpelihara daripada dosa, dan diri kita sendiri pun terpelihara daripada dosa. Ini tanggungjawab kita sebagai mak ayah dalam apa-apa urusan. Abu Rimzah berkata, aku melihat uban baginda Rasulullah SAW kemerah-merahan. Berkata Abu Isa Al-Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, ini adalah satu riwayat yang terbaik di dalam bab ini dan terperinci, kerana riwayat-riwayatnya sahih. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW tidak sampai penuh kepala baginda itu dengan beruban, hanya sedikit saja. Dan Abu Rimzah namanya adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Maknanya sedikit saja, dan Nabi menginaikan uban-uban itu dengan warna kemerah-merahan. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Abi an Syarik an Uthman bin Mawhab qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu an hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala Abu Isa wa rawa Abu Awan hadzal hadis an Utsman bin Abdullah bin Mawhab faqala an Ummi Salamah. Daripada Utsman bin Mawhab radhiyallahu an, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an ditanya, adakah Rasulullah SAW menginai rambutnya? Beliau menjawab, ya. Berkata Abu Isa Imam Tirmizi, Abu Awanah meriwayatkan bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Utsman Abdullah bin Mawhab, maka beliau berkata daripada Ummu Salamah. Maknanya apa? Maknanya ada Nabi SAW menginai rambutnya dengan antara warnanya warna merah. Dalam hadis yang lain, haddatsana Ibrahim bin Harun haddatsana Nadr bin Zurarah an Abi Jannam an Iyad bin Laqin an al-Jahdamah imrat Bishr ibn al-Khasaisiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baytihi yanfudu ra'sahu wa qad igtasal wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala rad'un syakka fi hadha syai'. Daripada Al-Jahdamah radhiyallahu anha, yakni isteri Bishr Al-Khasasiyah berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya mengeringkan rambutnya setelah mandi, dan di kepalanya terdapat bekas daun inai. Atau perawi ragu beliau berkata bekas celupan inai. Syak pada perawi ragu sama ada bekas daun inai atau bekas celupan inai. Maknanya Nabi melakukan inai di rambut. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman an ba'ana Amr bin Asim haddatsana Hammad bin Salamah an ba'ana Humain an Anas qala ra'aitu syi'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduba. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, aku melihat rambut baginda Rasulullah SAW berinai. Tuan-tuan. Kemudian qala Hammad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduba. Daripada telah menceritakan Abdullah bin Muhammad bin Aqil kepada kami, yakni tabi'in, berkata, aku melihat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berinai. Maknanya rambut Nabi berinai. Cumanya kita kata seperti mana sebelum ini dilarang untuk kita berinai dengan inai yang warna antaranya warna hitam kebiasaannya. Apatah lagi dengan selain daripada itu, kan kadang-kadang ada orang di inai lain dia meresap ke dalam rambut, tapi kadang-kadang yang ada ni itu orang panggil dye sebagai contoh, kan? Yang mana sifat dia ini dia menutupi rambut. Sebab tu dia mudah hilang, kan, basuh hilang sebagai contoh, ataupun dia pakai apa-apa shampoo sebagainya hilang. Maknanya dia mudah hilang, maknanya dia tak meresap rambut, dia duduk, dia tutup rambut. Kalau maknanya dia tutup rambut, kalau dia menutupi keseluruhannya, jadi bila nak ambil wuduk tak kena rambut, kan? Bila tak kena rambut sah tak wuduk? Tak sah, kan? Yang kadang-kadang mereka mewarnakan rambut, kan? Kita tengoklah, kadang orang nak tengok fashion sebagai contoh. Bahkan yang warna tu bukan warna hitam ke warna pegang, tak, macam-macam warna biru, warna pelangi, macam-macam, kan? Jadi kalau sembahyang tu contoh, tapi biasa mereka ni kalau orang sembahyang insya-Allah dia tak buat perkara ni, kan? Tapi kalau inai
yang meresap ke dalam rambut itu, maka itu kita kata tidak membatalkan wuduk. Mana kesan dia kena pada rambut, sebagaimana yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan sekarang pun banyak jenis inai, kan dah tak payah lagi nak pergi ambil daun dia pergi tumbuk-tumbuk, tak ada. Sekarang pun dah banyak moden, kan, yang dibuat secara mudah untuk kita pakai. Tapi bagi mereka yang beruban, boleh hanya pakai yang antaranya warna merah saja, warna perang sebagai contoh, kan, dengan tujuan kita kata antaranya mereka yang berpenyakit boleh, kan, ataupun kita kata terlalu banyak sehingga menyebabkan orang lain pandang rendah kepada kita ataupun memandang hina, jadi boleh untuk kita berinai. Ataupun disebabkan kita ingin mendapatkan keberanian dengan memakai tersebut, maka dibenarkan. Tapi kalau dia pakai warna hitam untuk menipu daya manusia, kan, pakai warna hitam untuk menipu daya manusia yang bahawa dia tidak beruban, sebagai contoh, nampak muda, umur dahsyat dah, umur 70 tapi langsung tak ada uban, macam mana dia jaga kepala dia, padahal dia pakai warna hitam walaupun inai, maka hukum dia haram. Hukum dia haram, warna hitam, dengan tujuan tersebut. Jadi nak pakai, mana pakai berwarna seperti mana yang dipakai oleh Nabi SAW, perang ataupun kemerah-merahan. Jadi orang pun boleh tahu yang warna merah perang tu yang uban lah tu, kan, tak apa lah. Jadi sekurang-kurangnya tak nampak putih. Sebab kadang-kadang bila nampak putih, maka kadang ada mereka yang boleh memandang rendah, memandang hina. Kadang-kadang boleh dia mudah untuk memperlakukan kepada kita dengan sebab putih banyaknya rambut kita menandakan keuzuran sebagai contoh. Jadi sebab tu diharuskan atas tujuan tertentu. Kalau tak ada tujuan, tak ada masalah, tak payah berinai pun tak apa, kan. Mudah-mudahan dengan adanya rambut putih itu dia mengingatkan kita kepada kematian. Itu tujuan dia. Bila ada rambut putih, maka tengok kat cermin, sikat-sikat rambut, banyak uban aku, kan, kita ingat mati. Tapi kalau tak ada, kita takut-takut tak beringat sebab tak ada yang warna putih. Tu tujuan dia tu. Bila ada rambut putih, kita sikat, jangan diminta anak tu cabut uban, jangan. Mudah-mudahan dia mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian bab yang seterusnya mengenai celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, hadatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmid fa innahu yajlu al-basar wa yunbitu asy-sya'r wa za'ama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatan yaqtahilu minha kull lailah salasatan fi hazi wa salasatan fi hazi. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan batu ithmid. Batu ni ada jual, ataupun sekarang dah banyak orang dah kikis batu tu jadikan serbuk. Benda ni banyak jual dah di kedai-kedai banyak, kan. Cakap je batu celak, kita sebut batu celak, kan? Ataupun celak Mekah orang kita sebut, celak Mekah ke celak Arab, insya-Allah itu diboleh pakai. Kerana ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sesungguhnya baginda Nabi SAW memiliki tempat celak yang digunakan untuk bercelak setiap malam. Ada, bila lihat mereka yang menyimpan asar Nabi SAW, ada tempat celak Nabi, kan, selain daripada rambut dan sebagainya yang kita lihat di dalam majalah ke TV dan sebagainya. Bercelak di setiap tempat celak yang digunakan untuk bercelak setiap malam, 3 sapuan di sini dan 3 sapuan di sini, mana sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Cumanya kita kata celak itu dipakai waktu bila? Kebiasaannya waktu nak tidur. Waktu nak tidur. Bukan maknanya pagi nak keluar bercelak, bukan. Mana sebelum tidur selalunya Nabi pakai malam. Sebelum tidur Nabi pakai. Dan itu juga antaranya faedahnya yang lain, maka dia antaranya memudahkan juga sakaratul maut dengan sunnah tersebut. Itu dalam fadilat celak. Hadatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashimi al-Basri, akhbarana Ubaidullah bin Musa, akhbarana Israil an Abbad bin Mansur
Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtahilu qabla an yanama bil ithmid thalathan fi kulli ain. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithihi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhulatun yaqtahilu minha 'inda an-nawm thalathan fi kulli ain. Daripada Abbad bin Mansur juga telah menceritakan Ali bin Hujur daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan batu ismit tadi. 3 sapuan pada setiap mata, kan? 3 sini, 3 sini, 3. Dan berkata Yazid bin Harun pada hadisnya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat celak mata yang digunakan untuk bercelak setiap kali ingin tidur, 3 kali sapuan pada setiap mata. Perempuan pun boleh, tak ada masalah. Kemudian dalam hadis yang lain, haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir huwa ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmi indan naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu syar. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak mata dengan batu ismit ketika ingin tidur. Balik ni boleh beli, kan, di kedai-kedai di kedai-kedai jamu mungkin ada kot, kan, di kedai-kedai jual-jual barang-barangan jubah dan sebagainya kadang-kadang ada, kedai-kedai Al-Quran mungkin ada, kedai-kedai jual barangan-barangan haji dan umrah mungkin ada, kan. Ketika itu kerana apa? Kerana ismit itu akan mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Mudah-mudahan mata yang kita yang mungkin, sebab tu antara ubatnya begitu, kan, yang mungkin mereka nak cuba dengan niat mengikut sunnah, mudah-mudahan mata yang rabun itu terang, mungkin terang insya-Allah. Haddatsana Qutaid bin Sa'id, haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman ibn Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikumul ithmid yajlul basar wa yumbitu syar. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik celak mata bagi kalian adalah batu ismit. Ini kalau beli bagi tahu saja dengan orang yang jual tu, dia tahu punya. Ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Haddatsana Ibrahim bin Mustamir al-Basri, haddatsana Abu Asim an Utsman bin Abdul Malik an Salim an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmini fa innahu yajlul basar wa yumbitu syar. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan batu ithmit, sesungguhnya ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Ini amaran. Sebab tu sebelum tidur, kan, sebelum tidur antara sunnahnya begini. Dan sebelum tidur jangan tengok handphone. Itu mata rabun tu, kan, tempat-tempat gelap suka tengok handphone. Kan Nabi ajar kita sebelum tidur zikir, celak dan sebagainya. Kita selalu sunnah kita sebelum tidur suka tengok handphone, kan, gelap-gelap tu tengok. Sebab tu mata tak lama, sebab tu rabun. Itu keadaan sunnah kita. Nak terang mata antaranya begitu. Dan kemudian antara nak terang mata kita melihat Al-Quran, antara nak terang mata kita lihat Kaabah. Ini semua antara fadilat-fadilat dia. Ataupun ada satu amalan, iaitu ketika mana Bilal, Pak Muazzin kita, melafazkan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu amalan, satu amalan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kan kita jawab Bilal azan sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian di sana ada sunnah kita membaca satu, dia ada banyak bacaan sebenarnya. Kan antara selepas kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh baca marhaban bi qurrati a'yunina habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kan. Kemudian cium 3 kali.
kemudian sapu di mata. Pernah lihat tak orang buat? Pernah nampak tak? Sapu 3 kali. Kan? Nanti sekali. Ada orang baca dengan lafaz yang lain. Kan? Tak pun selawat pun boleh. Kan? Selawat kalau kita tak hafal tak. Cium sapu 3 kali. Kan? Dekat sini. Supaya apa? Supaya mudah terang. Mata tu sihat, terang, dunia dan akhirat insya-Allah. Ini amalan para ulama. Bila diucapkan ketika azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selawat boleh ataupun marhaban bi qurrati a'yunina habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu sapu 3 kali kan. 3 kali. Mudah-mudahan Allah terangkan mata insya-Allah. Jadi saya kira setakat itu saja. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang silap itu daripada diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis. Insya-Allah kita akan sambung lagi bab pakaian Nabi SAW pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع والقلب لا يخشع وعمل لا ترفع ودعاء لا يسمع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته